Dan bersama kita di studio bagi menceritakan persiapan menjelang perlumbaan terakhir bagi kategori UB150 di Kejuaraan Motosikal Asia FIM. Selamat datang kita ucapkan kepada pendahulu Nazrul Izzat. Dan di tempat kedua kita ada Syafiq Rasul. Assalamualaikum guys. Hai. Sihat ke? Sihat-sihat. Alhamdulillah. Excited, ready nak pergi Thailand ni? Okey, so kalau kita lihat kepada kedudukan yang dikongsikan oleh Lily tadi, hanya 44 mata membezakan anda berdua dengan bagi satu pusingan sahaja. So maybe Nazrul boleh share dengan persediaan terakhir untuk pusingan terakhir ni, and also bila korang bertolak Dalam pukul 3 pagi tadi. Pukul 3 pagi tadi ni. Okey. And then kita orang sampai untuk pergi Bangkok ke Buriram agak lama juga dalam van 6 jam. And then kita orang kena sampai hotel dan terus pergi track set up paddock. So bilanya korang nak tidur? Kita orang rasanya jarang kita orang dapat tidur dengan Proper sleep tu susah dapat. Tambah-tambah lagi tengah fight over champion ni agak susah. Ya ke Syafiq, macam mana ni? Cuba share sikit preparationnya pula macam mana? Syafiq macam mana? Fight ni kan? Untuk fight overall tu saya rasa agak susah sikit, tapi saya akan cubalah dan saya akan cuba untuk berada di podium juga nanti. Tapi yang penting walaupun nak gerak sekejap lagi je ni ada yang tapi sempat singgah studio Nadia. Dan terima kasihlah Okey, kita nak tanya kepada Syafiq sebenarnya yang telah mencatat kemenangan di pusingan pertama di litar yang sama pada bulan Mac. Mungkin apa antara cabaran yang hadir di litar ini kalau memang awak betul-betul kenal lah litar ni kan sebenarnya? Bagi saya litar Buriram ni dia agak susah sikit dan persaingan UB150 ni saingan dia amat sengit. Apapun saya dan pasukan akan cuba buat yang terbaik lah. Rasanya akan jadi advantage untuk Syafiq tak? Sebab pernah raih kemenangan dekat litar yang sama. Mungkin you dah, orang kata dah kenal dah litar tu sendiri. Mungkin akan jadi advantage untuk you dalam perlumbaan akan datang ni? Saya rasa tak ada advantage bagi saya kerana saingan di UB150 ni dia sengit lah. Okay. Atau dia humble je ni. Dia humble je. Dia tak nak macam tak tunjuk. nak lah. Tahu-tahu Tapi nanti menang. Kita nak dengar juga lah daripada Nazirul ni. Yalah, maybe ramai di atas kertas ni menganggap bahawa kelebihan ada pada Syafiq. Tetapi bagi anda pula, di litar yang sama, pusingan yang berbeza, apa antara kelainan yang maybe you akan bawakan dalam this final round? Sebenarnya saingan di UB 150 ni semuanya rider laju. 1 sampai 27 fight dalam satu kelompok. And then kita orang kena buat strategi untuk last lap siapa yang akan bergerak ke hadapan. And then kita orang punya strategi tu kadang-kadang adanya jadi, ada yang tak jadi. And then kita orang harap, macam saya harap saya dapat top 10 untuk mengekalkan kedudukan saya nombor 1. Itu je. Okey, sebenarnya kemenangan keseluruhan bagi salah seorang daripada anda ni bakal cipta sejarah lah buat rider dekat Malaysia. Sebab rider Malaysia di ARRC ni belum lagi menang di kategori ini. So mungkin Nazrul dulu boleh kongsikan macam mana situasi ni boleh mempengaruhi anda. First time ni kategori ni dimenangi oleh rider Malaysia sendiri. Saya rasa masa startnya race di Sepang saya menang nombor 1. And then saya back to back di Jepun saya naik podium lagi nombor 1, race 1, race 2 saya nombor 2 di Jepun. And then Indo pun saya still benda yang sama, race 1 nombor 1, race 2 nombor 2. And then saya tengok point agak jauh, and then team ada bagi kata kalau boleh di China kita tamatkan overall champion ni. And then saya agak gementar masa tu sebab benda ni bukan senang, sebab kita orang fight 1 sampai nombor 27. And then saya cuba juga untuk mengekal di kedudukan podium, and then saya agak risiko di situ, and then saya cuba untuk keep point saja di China. Okay. Syafiq, dari segi pengalaman Syafiq lah berlumba di kategori ini kan, apa sebenarnya yang selalu menjadi halangan ataupun kekangan untuk rider-rider Malaysia
mendominasilah kategori UB 150 ni, apa cabaran yang Syafiq sendiri rasa sesuatu yang boleh mengganggu rentak rider Malaysia? Saya rasa pelumba-pelumba dari Indonesia, Thailand dan yang lain lah. Dia Apa kelebihan diorang? saya rasa tak ada kelebihan. Lebih kurang sama dia dengan rider Malaysia juga. Maybe Nazrul ada pemerhatian tersendiri apa kelebihan yang ada pada rider-rider lain ni yang membuatkan kategori ni sebelum sekarang ni memang susah kita nak pecah dominasi rider luar negara ni. Segi dia ialah kita berlumba dengan negara-negara. And then macam rider Indon agak agresif dia punya rider. And then kita orang kadang-kadang ada sometimes kita orang boleh fight, ada sometimes kita orang macam fight tapi tak menjadi benda tu. And then dari situlah kita orang tahun ni mungkin rezeki saya juga diizinkan untuk back to back dan kita orang alhamdulillah dengan motor pun tak ada rosak sebab tahun lepas pun saya cuba untuk fight overall and then banyak problem juga motor rosak and then dalam kategori ni kebanyakan bergantung pada rezeki juga. Ya, banyak faktor kan. Jendera juga antara faktor yang boleh memainkan peranan dengan result apa yang kita perolehi. Okey, Syafiq, ada baki 2 perlumbaan lagi. Rasanya boleh catch up tak Nazirul ni? Saya rasa peluang tu agak tipis sedikit dan saya akan cubalah. Dia Syafiq kena menang 2 Kena menang back to back. Kena menang back to back kan? Betul. Of course dia takkan bagi chance lah. Tapi apa yang fans ataupun peminat sukan permotoran boleh expect daripada anda berdua? Sebab yelah belum muktamad lagi siapa yang bakal betul. menjadi overall champion, tetapi apa yang fans maybe boleh expect daripada race di Buriram ni nanti? Ramai yang expect kebanyakan kemenangan tu pada saya tapi saya tidak boleh cakap apa-apa lagi sebab benda tu apa-apa boleh berlaku. Mungkin Syafiq boleh double win and then saya apa-apa macam saya boleh katakan jentera saya problem ke apa kan. Tapi dari situ saya fikir rezeki saya daripada Allah and then saya cuba buat yang terbaik. Saya harap saya dapat finish dalam top 5. Saya kekal di situ ya. InsyaAllah. Hopefully tak ada orang kata arah melintang lah untuk kedua-dua pelumba negara kita ni. Of course, kita tak nak ada situasi-situasi yang Kurang kurang menyenangkan. menyenangkan. Tapi yang penting ada persaingan sihat di antara Nazirul dan juga Syafiq. Okey, kita nak tanya juga tentang jangkaan juara keseluruhan di kategori SS 610. Hanya 3/3 mata memisahkan 5 pelumba teratas menuju ke perlumbaan terakhir. Ada Kip, Nakarin, ada Helmi, ada Keito. Mungkin pandangan Nazirul Siapa pilihan Nazirul? dan kenapa? Saya rasa 5 pelumba ni semuanya saya pernah main dalam kategori 600. And then semuanya adalah rider pengalaman. Saya pun tak tahu siapa yang akan menang di Thailand nanti. And then saya akan cuba tunggu je lah siapa yang... Tapi ada favourite rider tak among this 5? Saya harap Malaysia punya rider lah akan menaiki podium. Untuk Syafiq, Syafiq, pandangan Syafiq macam pilihan mana? you untuk kategori ni siapa? Saya rasa semua berpengalaman dan masing-masing boleh menang. Dan saya rasa saya pelumba Malaysia lah untuk berada di overall champion. Come on Super Cape, come on Malaysia. Kita boleh lakukan. Tiba-tiba I pula yang nak bagi support kan. Betul. Alright, okay guys, sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini, maybe Nazirul dan Syafiq ada apa-apa pesanan kepada peminat-peminat di luar sana? Macam tadi kita dah kata ada certain expectation yang maybe mereka harapkan daripada anda berdua, tetapi message kepada peminat-peminat, maybe Nazirul boleh start dulu. Boleh. Saya harap semua doakan saya dan tim saya dapat dalam kemenangan pada tahun ini. And then saya harap kami selamatlah dalam perlombaan. Itu je yang penting. InsyaAllah. Amin. Syafiq macam mana? Kepada fan-fan di luar sana, jangan lupa untuk menyokong saya dan pasukan saya pada hujung minggu ni, race
Alright, good luck, all the best kita ucapkan kepada dua pelumba negara kita yang akan berlumba di Litar Buriram pada hujung minggu nanti. Apa-apa pun terima kasih sebab sudi singgah di studio Nadi Arena hari ini. All the best guys. Thank you so much. Thank you so much. Good luck, all the best. Kita doakan yang baik-baik untuk anda semua.